Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah karena limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang himpunkan kita dalam keadaan kebaikan. Jadi sebelum kita mula, insya-Allah saya nak tanya feedback kepada tuan-tuan yang sedang menonton. Suara jelas ke? Video clear? Alhamdulillah. Okey, insya-Allah tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah kerana kasih sayang dan limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan seluruhnya kebaikan kepada kita. Allah taala firman dalam Quran: wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba kepada Ar-Rahman ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan lunak hati mereka. Saya dan tuan-tuan sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu maksud, tujuan kehidupan yang sangat besar. Insya-Allah hari ini kita akan muzakarah. Saya diberi tajuk oleh pihak surau untuk bermuzakarah tentang kepentingan iman dan amal. Satu benda yang sangat mahal, lebih mahal daripada segala-gala keadaan kebendaan dunia. Iman ialah satu perkara yang akan selamatkan kita daripada kegundahan negeri akhirat. Hanya dengan iman akan menjadi asbab kejayaan. Faqad faz. Orang yang beriman ni orang yang berjaya. Tak ada siapa pun yang akan hidup sampai bila-bila atas dunia ni. Sampai satu masa ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati. Ini bukan berkenaan hanya macam mana kita mati, tetapi ini berkenaan dengan macam mana kehidupan kita di negeri akhirat. Di sana ialah kehidupan yang sangat panjang. Bahkan kehidupan akhirat ni lagi panjang pada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan janji yang pasti. Satu orang ulama, satu orang menteri, ini satu kisah di sebuah negara. Ada satu orang raja yang datang bagi tahu kepada menteri dia, aku nak tanya kepada kamu 3 soalan. Kalau kamu dapat jawab soalan-soalan ni, kamu akan kekal dengan jawatan kamu. Tapi kalau kamu gagal untuk jawab 3 soalan ni, maka kamu tolong pergi dan tinggalkan istana ni.
Aku tak perlukan lagi kamu kat sini. Terkejut menteri tu. Orang yang menteri ni mesti orang yang cerdik, mesti orang yang pandai. Maka raja tu tanya soalan yang pertama, apakah perkara yang benar lagi benar? Satu perkara yang benar lagi benar, sampaikan tak ada khilaf daripada makhluk, melainkan semua yang dengar akan kata ya betul, betul, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benda yang menipu dan sentiasa menipu dan tak pernah betul? Yang ketiga, apakah perkara kalau kita tahu tentang perkara tu, kalau kita berkehendakkan tentang perkara tu, maka kita akan sanggup mati untuk dapatkan perkara tu. 3 soalan, tolong jawab. Allahu Akbar. Pening kepala raja, menteri ni, satu orang yang cerdik, bijak, pandai, sering di-refer, sering diambil pandangan dia, pendapat dia oleh raja. Tapi sekarang ni raja tanya 3 soalan. Soalan yang pertama, apa benda yang menipu? Apa benda yang benar dan paling benar? Yang kedua, apakah yang menipu, paling menipu? Yang ketiga, apakah perkara yang kalau kita tahu benda tu, kita akan berusaha sampai walaupun mati, kita akan sanggup untuk dapatkan benda tu? Raja bagi dia 3 hari. Kalau kamu tak dapat jawapan ni, maka kamu tinggalkan tempat ni. Allahu Akbar, pening kepala menteri tu. Jadi tuan-tuan, apa jawapan yang pertama? Raja tadi pun biarkan menteri tadi, dia mula berjalan mundar mandir. Dia nak tanya orang, dia segan. Akhirnya dia duduk kat tangga. Dia nampak ada satu orang yang miskin, minta sedekah, yang tak ada apa-apa, duduk dekat tangga tu. Dia pun duduk sebelah orang miskin. Orang miskin tu tanya, ni kamu bukan menteri raja? Dia kata, ya, kenapa? Aku tengok muka kamu dengan keadaan kusut, dalam keadaan bermasalah. Kalau ada apa-apa yang aku boleh bantu, bagitahulah, aku nak bantu, kata orang miskin tadi. Maka menteri tadi, kamu ni orang miskin ya, kamu ni orang yang tak ada apa pun, apalah yang kamu boleh bantu aku? Orang miskin tadi kata, wallahu alam, tapi kalau kamu nak cerita apa-apa kat aku dengar. Dan kalau aku boleh bantu, aku bantu. Kalau tak, tak ada masalah. Akhirnya lelaki tadi, menteri tadi pun kata, ya, aku sebenarnya dicabar, aku sebenarnya diberikan tugasan oleh raja. Raja tanya aku 3 soalan yang aku sekarang bingung untuk cari jawapan daripada soalan ni. Dan kalau 3 hari aku tak dapat jawapan daripada soalan ni, aku akan dihalau keluar daripada tempat ni. Apa yang raja tanya kamu? Kata orang miskin tadi, kata pengemis ni. Raja tanya aku, soalan yang pertama, apakah perkara yang paling benar, yang benar dan paling benar? Senang je jawapan dia. Terkejut menteri dia, dia pusing, dia tengok pada pengemis tadi. Senang. Kalau senang, apa jawapan dia? Kamu biar betul, kamu tahu jawapan untuk soalan ni. Kata orang miskin tadi, ya, senang je jawapan dia. Apa dia jawapan dia kalau senang? Jawapan dia, mati. Mati. Itulah benda yang paling benar. Tanyalah pada siapa-siapa, orang negara mana, hidup di zaman bila, beragama apa, kalau tanya, kamu akan mati nanti, semua akan jawab, ya, kita akan mati. Allah firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Satu orang yang nak mati, mati. Yang tak mau mati pun mati. Yang berusaha untuk hidup, sepanjangkan umur dia, orang tu pun akan mati. Dalam Qasasul Anbiya, Nabi Idris alaihi salam, ketika didatangi oleh malaikat, dibentangkan keadaan permasalahan umat dia, maka Nabi Idris AS juga dibentangkan tentang umur dia. Maka Nabi Idris beritahu kepada malaikat tadi, seandainya aku dapat bertemu dengan malakatul maut agar dibincangkan supaya umur aku dapat dipanjangkan, kamu boleh bantu tak? Maka malaikat tadi kata, boleh. Di mana malakatul maut sekarang ni?
Malakatul maut sekarang ni ada dekat langit nombor 4. Maka Idris alaihissalam minta izin agar malaikat ni bawa dia naik ke langit nombor 4. Supaya apa? Supaya dapat dipanjangkan umur. Maka diangkat, dibawa malaikat Nabi Idris alaihissalam naik sampai langit nombor 4. Sampai langit nombor 4. Dan kelihatan malakatul maut ada dekat sana. Maka diberitahu oleh malaikat tadi, wahai malakatul maut, sini Idris alaihissalam datang sini berkenaan dengan umur dia. Dia nak minta izin agar kamu dapat panjangkan umur dia. Apa kata malakatul maut tadi? Masya Allah, satu keajaiban. Sebenarnya aku duk fikir macam mana aku nak menyempurnakan tugasan yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Kerana apa? Kerana aku diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawanya Idris alaihissalam di langit nombor 4. Aku nak fikir macam mana aku nak buat kerja ni, kerana di saat dan ketika ni Idris alaihissalam ada di langit yang ada di bumi, sedang hidup di bumi. Subhanallah, maha suci Allah. Rupanya malakatul maut kata, rupanya Allah Ta'ala hantar, diangkat Idris alaihissalam sampai ke langit nombor 4. Dan Allah Ta'ala telah jadikan asbab. Di situlah dicabutnya nyawa Nabi Idris alaihissalam. Bila Allah tentukan tentang kematian, tak ada tangan boleh halang, tak ada ubat boleh bantu, tak ada doktor boleh tolong. Kerana kematian itu satu ketentuan, ikhtiar untuk sembuh, ikhtiar untuk terus hidup, ikhtiar untuk keluar daripada masalah penyakit. Ini semua jalan-jalan pahala. Kalau kita usaha untuk menyempurnakan sunnatullah, maka pahala akan diberikan daripada Allah. Kalau kita duduk saja, satu orang yang sakit, dia kata nak buat macam mana, Allah dah bagi sakit dah, tu je lah. Lepas tu dia duduk saja, dia tak buat apa-apa, ya, dia akan menyempurnakan takdir ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rugi sebab dia tak kutip pahala yang sedang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati itu pasti, mati itu kebenaran yang tidak ada orang, tidak ada zaman, tidak ada agama, tak ada siapa-siapa yang kata mati itu tipu. Tak ada, mati itulah kebenaran yang hak. Jadi menteri itu kata, Alhamdulillah, dah dapat dah jawapan yang pertama. Ni soalan yang kedua pula aku nak bentang pada kamu ni. Apa soalan tu? Apakah perkara yang tipu, yang sentiasa menipu, yang tipu, yang paling tipu? Tuan-tuan perempuan sekalian, sidang penonton yang sedang menonton, siapa boleh jawab? Apa benda yang paling tipu sekali, yang sentiasa menipu? Apa dia? Siapa boleh komen jawab, insya-Allah, tapi tak ada hadiah lah. Apakah benda yang paling menipu sekali? Masya Allah. Muhammad Amir, Tuan Zaini, jawapan dia apa? Jawapan dia dunia. Allah firman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia melainkan kesenangan. Semua tipu ya. Yang tipu apa? Dunia. Tak ada benda yang betul kat dunia ni. Semua yang kita ada, semua yang kita miliki, semua ni pasti akan hilang dan tinggalkan kita. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Tak ada perkara yang kita sedang lalui atas dunia ni yang betul. Tak ada. Segala-galanya ujian, imtihan. Alladhi khalaqal maut, yang menciptakan mati, wal hayah, dan kehidupan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, melainkan untuk menguji di kalangan kalian siapa yang paling cantik amalnya. Dunia ialah tempat ujian yang semuanya menipu. Satu orang yang lapar, dia lalu dekat KFC, dia tengok signboard KFC, ya Allah, KFC, sedapnya KFC, tengah lapar pula ni, masuk dalam KFC, beli pula ayam,
apa nama, dia beli tu bucket tu. Dia pun beli bucket. Dia beli bucket ada 9 ketui. Nak makan seorang, lapar punya pasal. Makan yang pertama, gigit, subhanallah, nikmatnya, sedapnya KFC ni. Selesai seketul, makan lagi seketul, ya Allah, sedap dah, sedapnya. Selesai ketulan kedua, tengok ketulan ketiga dah mula kenyang dah. Sedap tu dah mula kurang dah. Makan jugalah paksa sebab beli banyak. Makan, ya Allah. Habis dah ketui ketiga, tengok lagi, ish, dah tak ada lagi dah. Ya Allah, paksa lagi makan ketulan yang keempat tu. Muak dah rasa. Tengok KFC pun dah nak muntah. La ilaha illallah. Bukan tadi sedap ke? Dah tak sedap dah. Tadi masa lapar sedap, tapi bila kenyang dah tak sedap. Inilah dunia. Sekejap lapar, sekejap kenyang. Sebab tu wala nabluwannakum bisyai'in, tidaklah Allah melainkan akan menguji setiap daripada hamba-hamba dia dengan apa-apa ujian, melainkan apa nama, minal khawf, daripada ketakutan, wal ju', kelaparan, minal amwali wal anfusi wal samarat. Allah Ta'ala akan uji dengan keadaan ketakutan, kelaparan, harta, diri dan taman-taman, keadaan keinginan. Wa basyirus sabirin, yang beruntung, yang Allah bagi khabar gembira, khabar yang baik. Apa dia? Orang-orang yang melalui kehidupan yang tipu ni dengan sabar. Jadi menteri tadi bila dengar jawapan daripada pengemis, daripada orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tak ada dunia, menteri tu kata, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih, dah dapat jawapan dah. Yang paling menipu ialah dunia. Sekarang ni apakah, yang aku nak tanya soalan nombor 3 pula ni. Soalan nombor 3 ialah, apakah benda yang kalau kita tahu benda tu, kita akan sanggup mati pun untuk dapatkan benda tu? Pengemis dia kata, untuk soalan ni susah sikit lah. Untuk soalan yang ketiga ni, aku akan bawa kamu pergi jumpa satu orang. InsyaAllah rasanya dia boleh jawab kot, insyaAllah. Jadi kerana nak tahu sangat jawapan kepada soalan yang ketiga tadi, maka menteri tadi pun ikutlah pengemis tadi. Pengemis tadi pun bawa dia sampailah di hujung bandar, bertemu dengan satu orang lelaki yang berada di situ sedang mengembala kambing. Okey, macam ni. Pengemis tadi kata, itu nampak tak pengembala tu? Cuba tanya dia. InsyaAllah dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Sampai sini je aku boleh tolong kamu. Kamu tanya pula pengembala tu. Maka lelaki pengemis tadi pun tinggalkan dia. Maka menteri tadi pun pergi bertemu dengan pengembala tadi. Kata, wahai pengembala, aku minta maaf, aku dibawa oleh lelaki ni untuk satu perkara yang sangat penting. Dia pun ceritalah tentang keadaan raja yang cabar dia, yang akan buang dia dari istana kalau dia tak dapat jawab semua soalan ni. 2 soalan alhamdulillah aku dah dapat jawapan dah. Cuma soalan yang ketiga ni aku nak tanya kepada kamu, kalaulah kamu boleh tolong jawab supaya selesai masalah aku. Apa dia soalan tu? Apakah benda kalau kita tahu benda tu, kita akan sanggup mati untuk menyempurnakan dan dapatkan benda tu? Pengembala tadi kata, senang je. Tapi sebelum aku jawab soalan kamu ni, tolong aku takkan jawab, melainkan kamu buka dulu pakaian istana kamu ni. Kamu buka dulu pakaian menteri kamu ni. Buka. Kamu pakai baju kulit tu belakang tu, baju busuk, baju kulit belakang tu. Dan kerana nak dapatkan jawapan tu, kerana nak tahu apa jawapan tu, maka menteri tadi buat apa? Menteri tadi pun buka baju dia. Dia pakaikan pakaian pengembala. Dia pakai baju apa lain, baju pengembala tu, baju bulu-bulu tu. Okey, alhamdulillah aku dah pakai. Apa jawapan dia? Sekarang ni sebelum aku jawab jawapan kamu ni, aku nak kamu jaga kambing aku dulu. Kamu jaga kambing-kambing aku ni. Nanti bila aku dah puas hati, aku akan bagi jawapan dia. Maka kerana nak sangat jawapan tu, maka menteri tadi pun tekan perasaan dia, tekan hati dia, tekan jiwa dia. Dia pun jaga kambing pengembala tadi. Hari pertama selesai, dia pun jumpa pengembala tadi, macam mana? Boleh tak kamu bagi aku jawapan tu? Belum lagi, jaga kambing tu dulu. Bawa kambing tu pengembala, bersihkan kandang kambing ni, bagi kambing ni makan. Sekarang ni uruskan urusan kandang dulu. Hari kedua pun selesai.
Maka sampailah hari ketiga, hari yang sepatutnya dia jumpa dengan raja untuk bagi jawapan. Dia dah resah dah, dia dah risau dah. Ya Allah, dia kata, hari ketiga ni pengembala ni tak bagi tahu lagi jawapan. Dia pun pergi jumpa pengembala, kata, wahai Tuhan, tolonglah. Hari ni aku kena berdepan dengan raja. Janganlah kamu main-main. Aku dah tak tahu dah macam mana nak buat ni. Kalaulah kamu tak jawab, habislah aku. Aku akan dibuang daripada istana. Aku takkan dapat duduk di sini lagi. Tak apa, kamu jaga dulu kambing tu, nanti tengah hari sikit aku bagi jawapan. Ya Allah, dia terus jaga kambing tu. Kerana apa? Kerana dia nak sangat jawapan tu. Sehinggalah waktu tengah hari selesai, dia pun datang, kata, wahai Tuhan, aku dah ikut dah semua apa yang kamu inginkan. Aku dah bersihkan kandang. 3 hari aku dah jaga kambing. Aku dah bagi kambing makan. Ya Allah, tolong bagi kepada aku jawapan. Wahai Tuhan, dengar betul-betul jawapan untuk perkara ni, untuk soalan ni. Apa dia? Perkara yang seandainya kamu tahu benda tu dan kamu nakkan benda tu, kamu akan mati-mati untuk dapatkan benda tu. Apa dia? Tujuan, maksud. Itulah dia jawapannya. Seandainya kamu ada tujuan, kamu ada objektif, kamu ada matlamat, kamu sungguh-sungguh nak capai matlamat, walau apa saja yang berlaku, apa saja dibentangkan, apa saja yang dipamerkan di depan kamu, maka kamu akan sanggup kedah, kamu akan sanggup mati, kamu akan sanggup berusaha, kamu akan sanggup buat untuk dapatkan benda tu. Itulah dia jawapannya. Apa dia? Tujuan, makna, maksud. Begitulah keadaannya. Kalau kamu tahu, kerana kamu nakkan jawapan ni sangat-sangat, kamu sanggup turunkan, kamu sanggup buka baju kementerian kamu. Kerana kamu nak sangat jawapan ni, kamu sanggup duduk, kamu sanggup jaga, kamu sanggup dengan kambing-kambing yang busuk ni. Sebab apa? Kamu ada maksud, kamu ada matlamat, kamu ada tujuan, kamu nak menyempurnakan tujuan ni. Maka kamu sanggup buat apa-apa saja untuk tujuan ni. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni apa tujuan kita semua hidup atas dunia ni? Apa maksud dan matlamat kita hidup atas dunia ni? Di mana kita akan pergi setelah daripada kehidupan di dunia ni? Kehidupan dunia ni bukan lama. Kehidupan dunia sangat sementara. Kehidupan dunia akan berakhir tiba-tiba. Tak ada siapa boleh rancang bila nak mati. Tak ada siapa-siapa boleh rancang bila dia nak menyempurnakan kehidupan dia dengan cara yang macam mana, melainkan waktu yang Allah Ta'ala bagi pada masa ni. Ambil betul-betul, jaga betul-betul, hargai betul-betul. Wallahi, mati tiba-tiba. Qarun tak tahu pun dia akan mati pada hari tu. Qarun laknatullah alaih pun tak tahu kenapa, bila dia akan mati. Sebab tu Allah cerita dalam suratul Qasas, di saat hari yang paling dia nak tunjukkan kemegahan kekayaan dia, dia telah keluar daripada istana dia dengan kekayaan dia. 10 orang kuat dia suruh menjaga, memegang kunci perbendaharaan harta dia. 10 orang, setiap orang pegang kunci yang berat. Dia nak tunjuk bahawa gedung kekayaan dia besar, gedung kekayaan dia hebat, gedung kekayaan dia banyak. Dia nak tunjuk kepada seluruh masyarakat, rakyat ketika tu untuk mengkagumi kehebatan keduniaan dia. Dia hias kuda dia yang paling baik. Dia pakaikan kuda dia dengan pakaian yang paling cantik. Dia pakai juga hiasan dengan paling sempurna. Tak kala dia keluar saja melalui jalan kawasan di mana kaum dia melihat dia, menanti-nantikan keadaan dia. Tuan-tuan, minta maaf, dalam dunia ni kita selalu kagum dengan apa yang ada kat orang, sehingga kita lupa menghargai apa yang ada pada diri kita. Kita selalu menginginkan apa yang ada pada orang, sehingga kita lupa nak berterima kasih kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah bagi pada kita. Saya minta maaf, dekat India rumah ada satu, dia dekat India, Ustaz, dekat India rumah artis kat mana? Bombay. Shah Rukh Khan Bombay. Di Bombay ni tuan-tuan, saya tak nak pergi lagi. Bombay ni tepi laut. Bombay ni tepi laut. Rumah Shah Rukh Khan ni tepi laut. Orang cerita lah, saya tak nak pergi. Ada orang yang cerita yang dia dah pergi ke Bombay. Rumah Shah Rukh Khan ni hari-hari ada orang tunggu depan rumah tu. Hari-hari ada orang tunggu depan rumah tu. Nak buat apa? Nak tunggu Shah Rukh Khan keluar lambai ya. Nak tunggu Shah Rukh Khan keluar lambai. Shah Rukh Khan keluar lambai depan rumah, beranda rumah tu pun dah jadi satu kebahagiaan. Betapa ramai yang orang yang menginginkan kehidupan macam Shah Rukh Khan.
Berapa ramai orang menginginkan segala kemasyhuran macam Shah Rukh Khan, kekayaan macam Shah Rukh Khan, sehingga mereka lupa menghargai apa yang sedang ada pada diri mereka. Begitu Qarun laknatullah alaih keluar pada rumah dia dengan kekayaannya. Allah rakam dalam Quran, الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Apa Allah Ta'ala firman? الذين يريدون الحياة الدنيا, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tak kala mereka melihat harta kekayaan Qarun, mereka kata, ya laitalana mislama utiya Qarun, alangkah baiknya kalaulah kami pun ada apa yang Qarun ada. Begitu mereka mengharapkan keduniaan yang ada pada Qarun. Innahu lazu hazzin azim, sesungguhnya dia telah memperolehi keberuntungan yang azim, yang agung, yang hebat, yang baik. Di celah-celah mereka ada orang yang berilmu, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kefahaman. Allah Ta'ala memberikan kepadanya maksud tujuan. Dia faham maksud kehidupan, dia faham di mana perakhiran kehidupan, dia faham perjalanan seterusnya setelah daripada kehidupan dunia. Apa yang dia kata? Dia kata apa? Allah rakam perkataan dia, allazina utul ilma wailakum thawaballahu khair. Orang yang berilmu kata, wailakum, malangnya kalian semua ni. Ni semua hak nak dunia ni, hak nakkan kehidupan macam Qarun ni, malangnya kalian semua ni. Wailakum thawaballahu khair, pahala di sisi Allah tu lebih baik. Liman amana wa amila salihah, untuk orang yang beriman, beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, sekali-kali kalian tidak akan dapat perkara ni, tak akan dapat pahala ni, tak akan dapat menyempurnakan iman dan amal saleh ni, melainkan dengan satu jalan ya. Apa dia? Sabar. Sabar ni bukan senang, sabar ni susah. Bila perlu sabar? Bila satu perkara yang Allah datangkan, ujian yang Allah timpakan, yang bertentangan dengan nafsu dan keinginan, ketika tu kita meletakkan keredaan Allah di depan. Kita telan marah kita, kita telan perasaan kita, kita telan apa yang kita inginkan, sebab kita faham yang Allah redha itulah perkara yang lebih besar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan itulah benda yang lebih besar. Sesungguhnya maksud kehidupan dunia yang sementara ni bukan nak sempurnakan apa yang kita nak, tetapi untuk menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak. Berapa ramai orang yang kerana dia nak apa yang dia nak, dia telah mengabaikan, dia telah menolak ke tepi apa yang Allah nak. Yang lebih penting apa yang dia nak. Dia sangka bila dia dapat apa yang dia nak, dia bahagia. Berapa ramai orang yang dah dapat dah apa yang dia nak atas dunia ni. Qarun dapat dah apa yang dia nak, berjaya ke gagal? Gagal, hancur kehidupan akhirat dia. Walaupun dunia, kam taraku min jannatin wa uyun, berapa ramai di kalangan orang yang telah menghancurkan syurga dia kerana hanya untuk secebis dunia, kerana hanya untuk perasaan, kerana hanya untuk keinginan, kerana hanya untuk keduniaan yang sementara. Habis hancur akhirat yang selama-lama. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, peringatan agama ni penting. Peringatan agama ni penting. Bila hari-hari kita cakap pasal dunia, kita akan nampak dunia lah benda yang paling penting sekali, benda yang dunia yang paling utama. Tapi bila hari-hari cakap tentang akhirat, tentang iman, kita akan faham, kita akan sedar bahawa kehidupan dunia yang akan tinggalkan, kehidupan akhirat itulah perkara maksud yang paling utama yang harus kita ikhtiarkan. Siapkan ahli keluarga kita, rumah tangga kita, seluruh orang yang ada di sekeliling kita, supaya dunia ni cuma menjadi tempat untuk kita melangkah ke negeri akhirat. Bukan lama, sikit je lagi. Alam akhirat, alam yang panjang. Sebab tu Nabi SAW telah disusahkan kehidupan dia.
Nabi ialah orang yang paling faham agama. Tapi lihat macam mana kehidupan dunia Nabi SAW. Apakah Nabi buat apa yang Nabi nak? Tak. Nabi ialah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak pernah ingkar apa saja perintah Allah. Nabi lalu kehidupan dengan ketaatan yang sempurna pada Allah. Nabi tak pernah komplain tentang kehidupan. Nabi pergi ke Taif. Bila Nabi pergi Taif, tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi pergi Taif bukan dengan keadaan planning, dengan keadaan keinginan hati, Taif sejuk ni, bolehlah pergi cuti ambil angin sejuk. Tak. Nabi pergi Taif setelah wafatnya dua orang yang Nabi sayang. Nabi pergi ke Taif setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Kubra radhiyallahu ta'ala anha alaiha salam. Nabi pergi ke Taif setelah wafatnya Abu Talib, pakcik yang Nabi sayang. Nabi ialah lelaki yang diraihkan kelahiran dia, yang disambut oleh langit dan bumi tentang keadaan kewujudan dia. Nabi pernah ditanya, Abu Hurairah pernah tanya Nabi SAW, Ya Rasulullah, mata wajabat lahu nubuwah? Bila kamu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, ya Rasulullah? Tuan-tuan, kalau orang tanya kita lah soalan ni, Nabi diangkat dari Rasul bila? Kata-kata kita akan jawab, saya sendiri pun kalau tak baca hadis ni, kata-kata kita akan jawab, Nabi diangkat dari Rasul masa Nabi umur 40 tahun dalam Gua Hiraq, turun 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Ketika tu Nabi balik ke rumah, Nabi dalam keadaan kesejukan, menggeletar, diselimutkan oleh Sayyidatuna Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Ya, itu hari Nabi diisytiharkan sebagai Rasul. Itu hari pengisytiharan. Tapi bila hari Nabi diangkat, bila hari Nabi telah menjadi Rasul, sebab tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tanya, Ya Rasulullah, bilakah hari kamu menjadi Rasul? Dan jawapan yang diinginkan, yang diharapkan, yang dijangka oleh Abu Hurairah, mungkin macam kita jangka tadi. Tapi apa yang Nabi SAW jawab? Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, lebih kurang mafhum hadis yang panjang ni, saya cuma ringkaskan pada tuan-tuan. Nabi beritahu lebih kurang, sebelum acuan untuk Allah menciptakan Nabi Adam AS dibuat, ketika itu telah Allah mengangkat aku menjadi Rasul. Maknanya sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan kehidupan baginda Nabi SAW. Kehidupan baginda ialah kehidupan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Ta'ala firman apa? Allah Ta'ala firman, pada kehidupan Nabi, pada diri Nabi, itulah contoh kehidupan yang paling baik untuk orang yang nak balik pada Allah dan rindukan negeri akhirat. Ingatlah Allah banyak-banyak. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan Nabi kehidupan yang paling baik. Baginda memiliki matlamat yang paling jelas. Baginda nak kita juga semua umat ni memiliki matlamat yang paling jelas. Faham bahawa kehidupan dunia yang sementara ni hanya laluan untuk pergi pada negeri akhirat yang sampai bila-bila. Jangan kita tertipu dengan dunia yang sentiasa menipu. Anak-anak, harta, rumah, kekayaan, semua ujian, segala apa yang dibentangkan di depan kita ialah untuk kita tarbiyah jiwa, hati dan perasaan kita, supaya kita faham tekan hati, perasaan untuk redha Allah tu benda besar. Benda ni bukan senang, benda ni susah. Macam mana kalau kita mati dengan iman sekarang ni, agak macam mana akhirat kita? Kalau kita mati dengan iman yang sekarang ni, kalau saya, tuan-tuan, kita semua yang sedang mendengar pada malam ni mati dalam keadaan iman yang sekarang ni, agak-agak macam mana akhirat kita? Apakah kita dah menyempurnakan semua yang Nabi SAW dah tunjuk, dah ajar pada kita? Takut, tuan-tuan, kalau kita mati, ada lagi benda yang belum kita sempurnakan daripada hayat kehidupan baginda Nabi. Apa kita nak jawab ke akhirat nanti? Apa kita nak jawab ke akhirat nanti? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia paling takut kalau dia mati ada sunnah Nabi SAW yang tertinggal, yang terkurang. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab, wafat je Nabi, dia cari-cari apa lagi amalan, apa lagi sunnah yang Nabi SAW amalkan yang dia belum sempurnakan. Satu ketika dia dapat tahu ada satu orang
orang buta di hujung kota Madinah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, yang Nabi sering bagi makan dekat dia. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab kata, hari tu aku pergi, dan untuk lepas subuh tu, hari tu aku telah pergi untuk bagi makan dekat dia. Ternyata bila aku sampai dekat rumah wanita tu, selepas subuh, aku dapati dia dah makan, rumah dia pun dah bersih. Jadi kata Sayyidina Umar, wallahi esok aku akan pergi lagi awal lagi. Esok aku akan pergi lebih awal lagi. Untuk apa? Untuk aku menyempurnakan, untuk khidmat wanita ni, untuk khidmat orang buta ni. Sebab aku tahu ketika kehidupan Nabi, Nabi tak pernah miss, Nabi tak pernah melainkan hari-hari Nabi akan datang khidmat wanita ni. Hari tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku pergi awal pagi. Aku pergi awal pagi sampai saja di rumah wanita tu, aku dapati orang buta tadi, orang tua buta tadi, aku dapati Sayyidina Abu Bakar dah keluar. Selesai dah, Allahu Akbar. Rupanya Abu Bakar yang hari-hari menyempurnakan khidmat ni pada orang tua ni. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, wahai Abu Bakar, sampai bila-bila pun kami takkan mampu untuk memotong amal kamu. Kamu sentiasa di depan kami, wahai Abu Bakar. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi himpun para sahabat. Apa Nabi tanya? Man asbaha minkum sa'iman. Siapa di kalangan kamu yang hari ini bangun dan berpuasa? Sahabat semua diam. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, man at'ama minkum miskinan. Hari ini siapa di kalangan kamu yang bagi makan orang miskin? Sayyidina Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Sahabat semua diam. Nabi tanya lagi, man atsaba'a minkum janazatan. Hari ini siapa di kalangan kamu yang ikut sempurnakan jenazah? Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. 3 kali. Nabi tanya lagi, man 'ada minkum maridan. Siapa di kalangan kamu yang pergi ziarah orang sakit? Sahabat semua diam. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. 4 kali Nabi tanya, amal pada hari itu semua disempurnakan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa Nabi kata? Majtama'an fil imri illa dakhala al-jannah. Siapa-siapa saja mengamalkan seluruh daripada perkara-perkara tadi, tidaklah untuk dia melainkan syurga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang paling ke depan dalam amal. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah kehidupan yang sangat sementara. Kalau bukan hari ini untuk kita tekan perasaan kita untuk Allah bila lagi. Banyak ujian yang dibentangkan di depan kita, yang Allah Ta'ala nak tengok hati kita untuk memilih ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada nafsu dan keinginan kita. Kalaulah kita pilih ketaatan kepada Allah, kita lah orang yang dah menang dalam ujian yang dibentangkan di depan Allah. Tapi kalau kita pilih untuk menyempurnakan nafsu kita, maka kita lah orang yang paling rugi. Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam, wanita yang tak pernah sekalipun khilaf dengan Rasulullah sepanjang kehidupan dia. Tak ada satu riwayat pun daripada hayat kehidupan Sayyidatuna Khadijah melainkan yang diceritakan hanyalah ketaatan demi ketaatan kepada Rasulullah. Tak ada satu hari yang berlalu daripada hari-hari Sayyidatuna Khadijah melainkan menjadi asbab motivasi kepada Rasulullah. Nabi SAW sayang sangat pada Khadijah. Nabi rindu sangat pada Sayyidatuna Khadijah, sehingga Sayyidatuna Aisyah kata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah. Aku tak pernah cemburu pada mana-mana wanita daripada isteri-isteri Rasulullah lebih daripada kecemburuan aku pada Sayyidatuna Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku tak pernah tengok dia. Walakin kana yuktharu zikraha, tapi Nabi selalu sangat sebut pasal Khadijah. Sikit-sikit Nabi akan cerita Khadijah, sikit-sikit Nabi akan sebut pasal Khadijah. Kadang-kadang Nabi akan sembelih binatang, Nabi akan agih-agihkan daging tu kepada sahabat-sahabatnya Sayyidatuna Khadijah. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bertemu dengan Rasulullah, aku akan kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tak ada wanita lain selain daripada Khadijah? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Khadijah hiya kanat wa kana li minha wuldun.
dia ni macam ni, sedekah dia macam ni, salat dia macam ni, amal dia macam ni. Rasulullah tetap cerita juga tentang Khadijah, dan daripada dialah, kata Rasulullah, aku dikurniakan anak-anak. Kenapa Nabi sayang sangat dekat Khadijah? Kerana kehidupannya sangat mentaati Allah dan Rasul. Segala apa yang dilalui oleh Sayyidatuna Khadijah dilalui dengan sabar dan redha. Khadijah wanita, Khadijah manusia, Khadijah bukan malaikat, tetapi kerana dia faham matlamat kehidupan ni ialah hanya untuk meredakan Allah, untuk melangkah ke negeri akhirat dengan keredaan Allah, maka dia tekan jantung, hati, perasaan dia supaya Allah Ta'ala redha dengan dia. Mentaati suami bukan hanya kerana siapa suami itu, taatilah suami kerana Allah Ta'ala yang bagi suami itu pada kita. Berapa ramai orang yang telah dihancurkan oleh Allah. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-10, apa Allah Ta'ala sebut? ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Didatangkan satu contoh misal tentang orang-orang kafir daripada isteri-isterinya Nabi Nuh, isterinya Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Mereka di bawah jagaan dua orang hamba kami yang saleh. Siapa dia? Nabi Nuh. Siapa dia? Nabi Lut. Mereka bukannya qadi, mereka bukan ustaz, mereka bukan imam, mereka nabi, mereka ialah rasul, mereka ialah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ada isteri-isteri mereka walaupun di bawah jagaan suami yang saleh, suami yang nabi, suami yang rasul, tapi seandainya matlamat dia bukan akhirat, matlamat dia bukan ketaatan kepada Allah, matlamat dia hanyalah dunia, matlamat dia hanyalah inginkan kehendak kehidupan nafsu sendiri, apa yang berlaku? Fakhanatahuma, mereka telah mengkhianati suami-suami mereka. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, sikit pun perbuatan yang mereka buat tu tak akan ada apa-apa kesan pun pada Allah. Sehingga di akhirat nanti Allah akan kata apa? Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Allah akan perintahkan mereka untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tak berhenti kat situ. Allah sambung dengan ayat yang seterusnya. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun. Kami datangkan contoh untuk orang beriman tentang isteri Fir'aun. Siapa dia? Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaiha salam. Sayyidatuna Asiyah ni tuan-tuan, siapa dia suami dia? Fir'aun. Suami Sayyidatuna Asiyah Fir'aun. Suami kita taklah Fir'aun, tapi kadang-kadang tak tahulah kenapa, tak tahulah salah kat mana, dan kita kadang buat suami kita teruk pada Fir'aun ni. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala ampunkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ujian daripada anak-anak, datangkan ujian daripada suami, datangkan ujian daripada isteri. Kadang-kadang isteri kita macam ni. Kita hidup mentaati Allah kerana dia adalah Allah. Tuan-tuan, kat sini dah azan dah, insyaAllah nah. Kat Mekah ni baru masuk asar, insyaAllah. Saat kita bagi habis azan. Sekejap tuan-tuan, kita tunggu azan kat sini selesai lah, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita punya kuliah sikit lagi untuk selesaikan daripada kisah ni, insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Tahrim ayat yang kedua terakhir, Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim alaiha salam, walaupun teruk pada suami dia, kerana dia faham matlamat kehidupan dia untuk redha Allah, kerana dia faham matlamat kehidupan dia hanya untuk menyempurnakan cinta kepada Allah. Apa yang berlaku, dia tak pedulikan tentang apa yang berlaku daripada sekeliling kehidupan dia. Yang dia pedulikan sekarang ni apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan pandang dia. Macam mana kita semua? Apakah kita peduli apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada kita, terlebih kita peduli apa yang orang kata kepada kita? Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu alaiha salam, tak kala Firaun siksa dia, tak kala Firaun cemeti dia, bentangkan di tengah padang-padang pasir, tak kala itulah dia berdoa kepada Allah. Allah rakamkan doa dia. Allah redha dengan apa yang berlaku pada kehidupan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Allah rakamkan, idh qalat, apabila dia berkata, dia berdoa, Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, Ya Allah, Rabbi bani li 'indak baitan fil jannah, kau binalah sebuah rumah untuk aku di sisi Engkau dalam syurga. Kau binalah untuk aku sebuah rumah di sisi Engkau dalam syurga. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi, aku berlindung kepada Engkau daripada kejahatan Fir'aun dan amalnya. Wa najjini minal qaumil zalimin, aku berlindung juga kepada Engkau daripada orang-orang yang zalim ni. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat di saat dan ketika tu, Sayyidatuna Asiyah memandang ke arah langit. Allah Ta'ala buka pintu langit. Allah menzahirkan kepada Sayyidatuna Asiyah apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk Sayyidatuna Asiyah. Asiyah tengok apa? Di situ Allah tunjukkan mahligai yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk beliau di negeri akhirat, di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita orang yang inginkan akhirat, tuan-tuan, korbanlah perasaan kita kat dunia ni untuk Allah. Korbankan apa kehendak kita untuk Allah. Macam-macam Allah uji kita, macam-macam Allah lalukan daripada kehidupan kita. Jangan hanya kerana perasaan kehendak kita, apa yang Allah Ta'ala jadikan lalu daripada cucukan syaitan, menyebabkan kita tewas atas dunia ni, dan segala apa yang Allah bentangkan di negeri akhirat semua terkorban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kita, Allah ampunkan saya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang berusaha untuk akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, tak pernah rugi. Orang yang hidup untuk akhirat, dunia dia takkan pernah hilang. Sebab tu kita nak belajar tekan negeri akhirat kita, nak tekan perasaan kita, supaya apa, di akhirat nanti Allah sempurnakan segala kehendak keinginan kita. Dunia bukan tempat dapat apa yang kita nak, tapi dunia inilah tempat untuk kita menyempurnakan apa yang Allah nak. Di akhirat Allah akan kata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kat sana nanti mintalah apa yang nak. Dekat sana Allah akan sempurnakan apa yang kita hajatkan. Itulah yang Allah Ta'ala jadikan, Allah berikan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu jalan dia apa dia? Macam mana kita nak lawan perasaan kita kalau rasa stres, resah, gelisah, tertekan? Saya nak tutup dengan ayat ni. Inilah perkataan dia, inilah cara dia, inilah jalan dia. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah firman apa? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, siapakah yang perkataan dia lebih baik, mimman da'a ilallah, daripada orang yang ajak orang pada Allah. Kita rasa tertekannya dakwah kebesaran Allah, kita rasa stres, panggil anak kita, main ni duduk, mak nak cakap sikit ni, ayah nak cakap sikit ni. Sungguhnya tiada Tuhan selain Allah,
tiada yang berkuasa selain Allah, tiada bagi manfaat mudarat selain Allah, tiada yang bagi sihat dan senang sakit selain Allah, tiada yang bagi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Selain daripada Allah, semua makhluk langsung tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi sihat, tak boleh bagi sakit, tak boleh bagi susah, tak boleh bagi senang. Selain daripada Allah, semua makhluk yang berhajat kepada Allah. Kalau kita besarkan Allah, tak ada benda, tak ada masalah yang lebih besar, kerana Allah ialah matlamat utama dan Allah lah yang paling besar. Semoga Allah Ta'ala terima kita. Semua sedikit perkongsian pada malam ni menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan tuan-tuan semua yang mendengar, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala terima kita lagi, Allah himpunkan kita lagi dalam majlis-majlis yang lain, insya-Allah. Saya pun nak siap-siap untuk solat fardu asar. Kat sini kita baru masuk asar, insya-Allah tuan-tuan. Semoga pertemuan kita yang singkat ni jadi asbab kebaikan dan manfaat untuk kita. Kita doa sikit. Moga amin tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Taala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami tak ada ketika Nabi berjuang dulu. Wahai Allah, kami tak ada ketika mana sahabat disusahkan dulu. Wahai Allah, terima kasih kerana pilih kami untuk berada di bumi berkah. Wahai Allah, dengan keberkatan bumi Mekah ni, wahai Allah, wahai Allah, Kau terimalah doa kami pada malam ni. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Hakikatnya apa yang Nabi SAW minta kebaikan untuk kami, itulah yang kami minta kebaikan, wahai Allah, untuk diri kami dan seluruh ahli keluarga kami dan umat ni. Wahai Allah, kami orang yang jauh daripada Engkau dulu. Kami belajar untuk dekat dengan Engkau. Hati kami masih dipenuhi dengan cinta dunia. Sikit ujian yang Engkau lalukan daripada kehidupan kami menggoncang hati kami sehingga kami terlalai banyak daripada Engkau. Wahai Allah, kami macam-macam kami minta dalam kehidupan kami, kadang-kadang lebih daripada apa yang sepatutnya, wahai Allah. Tapi Engkau lah Tuhan yang maha baik. Kau sentiasa bagi pada kami macam-macam perkara yang lebih daripada apa yang kami doakan daripada doa kami. Sedangkan hati-hati kami, jiwa-jiwa kami, kehidupan kami kadang-kadang tergelincir dengan maksiat dan dosa. Wahai Allah, kalau kami mati dengan daki-daki dosa ni, kami takut, wahai Allah, di akhirat nanti kami akan terhalang daripada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa sahabat handai. Wahai Allah, ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, dulu bumi Mekah ni bumi yang tempat Nabi buat kerja dakwah sungguh-sungguh, wahai Allah, sehinggakan tangisan-tangisan Nabi disaksikan oleh bukit-bukit di sini. Wahai Allah, hari ini kami lihat keadaan suasana di sini, manusia makin jauh daripada agama Kau, wahai Allah. Orang-orang di sini walaupun dekat dengan Baitullah, dekat dengan rumah Kau, wahai Allah, tapi hati-hati ramai yang jauh daripada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, tolong gunakan kami untuk kerja dakwah ni sampai kami mati, ya Allah. Kau rahmatilah bumi Malaysia, ya Allah. Kau rahmatilah bumi Islam di seluruh dunia, ya Allah. Kau satukanlah hati para da'i, Kau satukanlah hati para ulama. Jangan Kau pecah-pecahkan kami, ya Allah, hanya dengan kepada dunia, ya Allah. Ya Allah, umat sudah mati tak kenal agama ni, ya Allah. Orang Islam sibuk dengan perasaan, nafsu, keinginan mereka, ya Allah. Ya Allah, orang Islam belum bagi masa untuk agama sungguh-sungguh, ya Allah. Orang Islam masih sibuk dengan perkara dunia, kehendak dan keinginan mereka, ya Allah. Hanya kerana ujian perasaan hati, air mata mengalir dalam keadaan tak, bukan untuk meredakan Kau, ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkan dosa kami dan umat ni, ya Allah. Ampunkan dosa kami dan umat ni, ya Allah. Ampunkan dosa kami dan umat ni, ya Allah. Hidayat, ya Allah. Yang kami minta adalah hidayat Kau, ya Allah. Ya Allah, jangan kerana kelemahan kami buat kerja dakwah, ya Allah, tersekat hidayat langit, ya Allah. Ya Allah, bagi hidayat kepada semua orang Amerika, Jepun, Korea, ya Allah. Hidayat untuk orang Cina, orang India, ya Allah. Hidayat kepada orang seluruh dunia, ya Allah. Hidayat kepada orang bukan Islam, ya Allah, untuk datang beragama. Kau pilih semua orang Islam menjadikan kerja dakwah ni matlamat kehidupan, ya Allah. Menjadikan kerja dakwah ni sebagai kerja utama, ya Allah. Jangan Kau hancurkan kami dengan dunia yang dibentangkan di depan kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai, ya Allah. Kami tak pandai, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Kau, Tuhan, ya Allah. Tolong, ya Allah, gunakan kami. Kau matikanlah kami dalam kesibukan agama ni, bukan dunia, ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam kesibukan dunia sehingga hancur akhirat kami nanti, ya Allah. Tolong, ya Allah, kami tak pandai. Rabbana amanna bima anzala taba'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin.
Rabbana atim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, orang yang dijangkiti dengan virus, orang dijangkiti dengan macam-macam penyakit, orang yang menghidapi dengan macam-macam penyakit, kau sembuhkanlah, bersihkanlah mereka daripada segala dosa, angkatlah darjat kerana penyakit, ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami. Ya Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau lansaikanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa barik sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. InsyaAllah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala terima kita, doa kita. Semoga Allah Ta'ala temukan kita di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.